إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ni cukup ataupun hari ini genap seminggu kita diberi peluang di bulan yang disebut dengan kemuliaan, bulan yang disebut dengan Syahrus Sabr, dengan kesabaran, bulan yang disebut dengan Syahrul Al-Muwasat, di mana bulan persamaan ataupun tidak ada beza di antara orang kaya ataupun orang miskin. Dan sebab di bulan ini tak kira yang kaya ataupun yang miskin, di siang hari semua tak boleh makan. Kat rumah ada banyak mana pun makanan tak boleh makan. Dan yang tak ada makanan tak makan, yang ada makanan pun tak makan, yang nak makan pun tak makan, yang tak nak makan pun semua tak makan. Dan cuma malam ni insya-Allah nak kongsi bersama dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut ataupun Allah Subhanahu wa taala nyata dan jelaskan bahawa kejadian manusia ni adalah untuk hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas, semua orang tahu dan tak faham. Cuma bagaimana Allah sebut dia jadi kita manusia ni untuk ataupun supaya kita jadi hamba dia. Cuma bagaimana cara nak jadi hamba Allah tu, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan renung sejenak. Bagaimana nak jadi hamba Allah ni, tuan-tuan? Bagaimana? Okay, Tuan Haji kita, bagaimana Haji nak jadi hamba Allah? Pada pandangan Haji, apa yang kita perlu buat agar kita terserlah sebagai hamba Allah? Nak buat apa? Apa dia ni? Nak buat apa? Buat apa Haji? Kalau kita kata kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu perkataan yang susah tu nak sebut, memang susah, senang sebut, nak gambarkan bagaimana bentuk taat itu. Taat itu apa dia? Kan? Jadi nak sebut kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, sempena bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sebut dalam kuliah kita minggu lepas, Allah sediakan satu platform ataupun Allah sediakan satu apa kita panggil, satu bulan agar kita apa dia? Kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebagaimana ayat puasa sebut, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala sebut dia fardukan puasa ni, bukan dia kata nak suruh kita tak makan, tak minum, tak kita lapar atau sebagainya. Memang lapar, kita tak lapar puasa. Tambah-tambah sekarang ni cuaca agak terik, 30 lebih cuaca. Tak, kita di Malaysia ni cuaca 36, 37, panas dia, tuan-tuan. Tak, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, cuaca dia sampai 40, tuan-tuan. Tak, kalau musim haji sampai 48, 45, 40 pun panas dia, tuan-tuan. Kan? Jadi puasa tu memang penat, letih, dah tak boleh makan.
Air pun tak boleh minum. Kalau boleh tak boleh makan, boleh minum, boleh tahan juga. Tak. Kalau tak makan, tak minum, kencing pun tak, pun boleh tahan lagi. Ni kencing 2-3 kali, 4 kali. Tak, lepas solat subuh bangun dah minum air, memang 3-4 gelas, memang confirm kencing je. Lepas tu dah kurang air dalam badan, badan kita akan jadi lesu. Tak, kurang garam, macam-macam letih. Keletihan itu, adakah keletihan itu yang membawa kita jadi hamba Allah, ataupun apa yang perlu ada di dalam diri setiap dari kalangan mereka yang berada di bulan Ramadan ini agar ia jadi hamba Allah? Dan sebagaimana ayat 182 ayat puasa tadi sebut, la'allakum tattaqun, Allah kata dengan puasa ni, dengan adanya bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita jadi yang bertakwa. Takwa ni kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah sebut takwa ni, tuan-tuan, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. So bagaimana nak bina takwa di bulan Ramadan? Takwa ni kalau kita sebut dalam bahasa mudah, mungkin dalam peperiksaan, ataupun Ramadan juga disebut sebagai bulan ujian. Syahru Allah SWT ibtila, Allah uji kita. Nak tengok uji ni dalam bahasa Melayu panggil apa, tuan-tuan? Panggil apa, Pak? Uji ni apa? Uji-uji lah. Salah satu daripada ujian apa dia? Periksa, kan? Anak kita masuk peperiksaan, diuji tahap pengetahuan dia. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala nak uji tahap pertama. Tahap apa? Keimanan. Tahap apa dia? Kesabaran. Nak uji tahap apa? Tahap bagaimana kita dapat mengawal diri kita. Tak, sebab itu ada ulama sebut, ada orang puasa macam kanak-kanak yang dipanggil puasa orang biasa, tahan lapar dan dahaga je. Yang lain tak. Anak-anak kita pergi sekolah, sekolah rendah, pergi sekolah macam tu, pergi sekolah balik. Ada dia buat nota ke sekolah rendah? Tak ada. Kalau budak dia satu pergi sekolah dah ada nota, hebat dia. Ada anak dia tak ada. Nak balik ulang baca buku pun payah dah. Jadi kalau ada puasa macam darjah sekolah rendah ni, itulah tahap dia. Ada satu tahap puasa macam budak-budak sekolah rendah, pergi sekolah balik, maknanya pagi bangun makan sahur, petang buka puasa. Itulah dia. Ada? Ya. Itu setengah ulama sebut dia panggil puasa orang awam, orang biasa. Tak, anak-anak sekolah rendah. Kalau saya sebut ini puasa budak sekolah rendah. Budak sekolah rendah ni, tuan-tuan, dia puasa kenapa? Pergi sekolah sebab ada duit kadang-kadang. Tak. Kenapa dia pergi sekolah? Kalau tanya anak kita darjah 1, kenapa pergi sekolah? Ayah suruh, mak suruh pergi sekolah kadang-kadang. Kenapa? Seronok ada kawan. Dia puasa ni ada sampingan benda lain. Kata ada tak? Begitu juga mungkin peringkat yang kedua, puasa tu macam budak sekolah menengah lah. Budak sekolah menengah ni mungkin dekat 1, 2 ni dia belum faham lagi. Tapi kalau tingkatan 4, tingkatan 5 tu dia dah faham dah. Ada matlamat hala 7 dah. Kurang-kurang dia nak masuk universiti. Kurang-kurang dia nak jadi doktor. Nak jadi itu, nak jadi ini. Kan? Dia di antara puasa ni, kenapa kita puasa? Kenapa kita puasa? Sebab Allah suruh. Kalau Allah tak suruh, tak puasa. Kan? Kita ni sebagaimana ulama sebut, kita banyak beribadat kerana benda tu wajib ataupun kerana kita mahu mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa sembahyang, bang? Sembahyang tu wajib, kan? Kalau sembahyang tu tak wajib, wajib kita tak sembahyang, kan? Kan? Sedangkan kalau kita tanya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk apa? Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tidak jadikan kamu wahai manusia dan jin bukan untuk kamu nak niaga bazar Ramadan. Tak,
bukan kamu nak hari raya tak, tapi supaya kamu jadi ya'budun, illa liya'budun, jadi hamba Allah. Jadi bagaimana nak jadi hamba Allah? Ni kan, bagaimana nak jadi hamba Allah ni? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis kursi, tidak ada suatu kelakuan, tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana hamba, dari mana-mana manusia, untuk dia jadi hamba Allah dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kita jadi hamba Allah, kita dekat dengan Allah. Dan apa dia? Mimma aftaratuhu alaih, lebih daripada kita melakukan perkara-perkara fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan yang paling pertama sekali ialah kita kena lakukan, kita kena bersungguh-sungguh menunai dan melaksanakan perkara-perkara fardu. Nak solat berjemaah, utamakan solat fardu 5 waktu. Betapa besarnya solat 5 waktu ini, tuan-tuan. Sembahyang tarawih 2 rakaat, kalau nak dibandingkan dengan sembahyang fardu, jauh daripada langit dan bumi, tuan-tuan. Hadis sebut, kan, walaupun hadis ni sebahagian ulama hadis kata tidak sahih, tak apa, tuan-tuan, kita nak ambil ini memang hadis Nabi. Nabi kata apa? Seseorang yang melakukan kewajipan di bulan Ramadan menyamai 70 kali ganda solat atau perkara sunat di bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan solat berjemaah fardu 1 sama dengan 70 rakaat tuan-tuan solat tarawih. Malam ni sembahyang berapa fardu? Berapa rakaat? 8 je. 1 rakaat solat berjemaah fardu sama dengan 70 kali ganda solat sunat. Kita bersungguh-sungguh tak sempat sembahyang tarawih malam ni, besok terus ataupun terus balik lepas ni masuk buat status FB, masuk TikTok, malam ni rugi apa? Tak sempat sembahyang tarawih, tertidur lepas berbuka. Rasa besar. Dah berpuluh kali tak pernah sembahyang solat, datang solat berjemaah fardu, tak ada rasa rugi apa. Sebab apa? Sebab kita menilai sesuatu mengikut penilaian kita, bukan kita melihat sesuatu dengan penilaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa mulia. Sebab itu Nabi sebut orang yang rasa mulia, rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Apa yang Allah sebut, Nabi sebut? Man fariha bidukhuli Ramadan, tuan-tuan. Belum buat apa-apa lagi. Kenapa? Seronok dengan Ramadan. Man, sesiapa. Nabi tak sebut bangsa ataupun apa, tuan-tuan. Rasa seronok. Seronok tak je dengan Ramadan ni? Penat, Ustaz. Seronok tu seronok tapi penat. Tadi nak buat apa? Kan? Tapi keseronokan itu, kalau kita tanya kawan-kawan kita yang niaga bazar Ramadan, seronok tak mereka? Seronok, tapi dia buat tak? Buat. Daripada pagi nukuah pergi bazar beli barang sampai tak balik, tak sempat solat tarawih. Nak solat berjemaah pun tak sempat. Nak kejar apa? Kejar keuntungan Ramadan. Dunia orang, bukan kata salah tu. Masuk bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Allah tak sebut pun untung niaga Ramadan tu masuk syurga. Tak, tuan-tuan. Bukan minta maaf, bukan kata nak sebut belah, tak. Nabi sebut siapa yang rasa seronok tadi, fariha bidukhuli Ramadan, rasa seronok Ramadan ni datang. Sebab apa? Sebab dia boleh beribadat, dia boleh menopang, kita boleh topak, tuan-tuan, agar perhambaan dan erti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita tambah dan dapat kita muliakan, insya-Allah. Tak, maka Nabi kata apa? Fariha bidukhuli Ramadan ini, maka Nabi kata apa, tuan-tuan? Haramallahu jasadahu 'anil niran, atau kama qala sallallahu. Allah haramkan kulit kita ni disentuh oleh api neraka, tuan-tuan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan niaga bazar Ramadan dapat untung satu hari 1,000, boleh bayar kan nak tebus api neraka tu tuan-tuan? Nak bayar dengan apa? Tuan-tuan rasa apakah keuntungan, apakah kemewahan, apakah pangkat, kedudukan, darjat ataupun kuasa tuan-tuan sebagai seorang raja, tuan-tuan sebagai Perdana Menteri, seorang menteri besar, wakil rakyat, guru besar, pegawai kerajaan, nak tuan-tuan seorang apa nama lagi sebutlah, jawatan cah dunia, boleh tak mampu untuk nak menebus api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan? Ataupun apakah tuan-tuan rasa tuan-tuan mempunyai buah kilas, nanti bila sampai ke akhirat masuk neraka, buka buah kilas ni, lepas daripada api neraka? Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kita sebut kita sebagai seorang yang dinamakan beriman? Cuba tuan-tuan dan sahabat semua renung sekejap. Apakah definisi, apakah pengertian, apakah maksud dan makna beriman kepada Allah? Cara mudah sebut beriman apa dia? Bahasa yang paling mudah sekali dalam bahasa Melayu kita sebut kita orang beriman, orang yang apa dia? Percaya. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebut berdasarkan daripada Al-Quran, berdasar daripada hadis Nabi ni tuan-tuan, percaya ke tidak? Kalau kita tanya semua akan anggap, ya ustaz, saya percaya. Apa maksud percaya? Percaya ni maknanya bila kita sebut ataupun orang cerita kat kita, kita pun ya betul, tapi tak buat pun. Percaya ke maksud macam tu? Tuan-tuan percaya tadi, kalau tuan tetap masak, tuan tetap beli makanan, tak datang masjid, nak buka puasa dengan apa? Buka puasa dengan apa? Tak ada apa. Takkan minum air kosong, buka pilih paip, buka paip air, tadah gelas, minum. Itu je nak buka puasa. Tak pergi ke bazar Ramadan atau pergi ke pasar, pergi ke kedai beli lauk, beli makanan untuk berbuka. Kita percaya, kita lapar, kita nak makan. Kenapa kita berusaha? Kenapa kita buat? Sebab kita percaya. Kalau duduk rumah tidur je lapar ni, tak pergi ke mana-mana. Oh, rumah pun tak ada, apa tak ada, duduk seorang-seorang termenung, tengok silin, tengok kipas, apa nak makan. Tapi duduk diam, dia tak buat apa-apa. Orang percaya kau panggil apa tu macam tu? Ha? Kalau saya rasa bahasa kasarnya gila macam tu. Dia tahu dia lapar, tapi dia tengok kipas, tengok lampu kelipar terbaring, lapar nak makan apa ni Fani? Tak ada kata dia berjalan start motor ke kereta, pergi beli makan, beli nasi, beli apa, beli air. Okey, oh ada makan. Okey, masuk orang azan, Allahu Akbar, buka puasa makan. Duduk diam. Orang azan, pun azan, azan dah. Makan nak makan apa? Tak ada. Tengok tiang, gigit tiang macam tikus. Siuman ke macam tu? Tak siuman. Jadi muslimin, sahabat-sahabat semua, marilah di bulan mulia ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dengan sebahagian daripada ulama, Allah cipta satu bulan untuk muliakan kita tuan-tuan. Allah ciptakan satu perkara ataupun satu bulan dengan banyak perkara yang disebut di dalam bulan Ramadan ini, sama ada baca Quran, sama ada salat tarawih ataupun qiyam, sama ada bersedekah, sama ada menjaga keimanan dan sebagainya. Maka tuan-tuan, ambillah agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibal kaba'ir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, di antara solat 5 waktu, satu waktu daripada subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh, Nabi kata memberi kemuliaan, menghapuskan dosa-dosa, melenyapkan kesilapan dan kesalahan di antara Jumaat ke Jumaat dan di antara Ramadan ke Ramadan.
Mana ada agenda yang disebut oleh Allah, Allah sebut kepada kita, Allah adakan untuk kita, semoga kita jadi hamba dia. Ada bentuk harian sembahyang, ada bentuk mingguan hari Jumaat, ada bentuk tahunan iaitu puasa, kata Nabi, majtunibal kabair, selagi mana ataupun selama mana kita menjaga dan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang disebut dengan dosa besar, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali sebut kepada tuan-tuan, muliakanlah diri. Allah Subhanahu wa taala sebut, mulia kita manusia ni disebut dalam kitab ataupun ulama, pertama sekali Allah muliakan kita dengan kejadian sebagai manusia. Kan? Kalau Allah jadikan kita ni macam katak, tuan-tuan, ada kawan-kawan kita petang-petang sambil nak tunggu buka puasa, sangkut dari pancing, pun buat casting, nak pancingkan haruan ikan toman tu. Guna apa? Umpan anak katak. Kalau kita ni katak, dah lama agaknya mati orang buat pancing, buat casting kan. Petang-petang sakut kat belakang, dia baling kat dalam sungai, dalam paya apa semua, tarik dapat ikan haruan, ikan toman. Tapi alhamdulillah kita manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam, manusia, tuan. Nak banding dengan makhluk lain tak boleh nak banding, tuan-tuan. Manusia ni paling hebat. Kan? Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan surah At-Tin yang kita baca, kejadian manusia ni Allah kata sebaik-baik kejadian. Jangan kita leka, tuan-tuan. Allah sebut summa radadnahu asfala safilin. Walaupun kejadian manusia ni sebaik-baik kejadian, ada sebahagian daripada manusia Allah kata apa? Summa radadnahu asfala safilin. Allah kata sebahagiannya kami letakkan dia pada kedudukan yang paling rendah ataupun yang paling hina. Antara perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-22, Allah kata inna syarrad dawabbi 'indallah as-summul bukmu allazina la ya'qilun. Antara manusia ataupun syarrad dawab, sejahat-jahat dan seburuk-buruk benda yang berjalan, bergerak, melata di atas muka bumi, ialah as-summu al-bukmu. Kalau kita kata buka, buta, tuli, pekak, manusia ataupun makhluk yang tak tahu apa, la ya'qilun, dia tidak menggunakan akal. Ataupun bahasa kasar sebut la ya'qilun, ni bodoh, tidak berakal ataupun disebut dengan bodoh. Jadi muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita ni makhluk yang bodoh? Kita ni bodoh kan, tuan-tuan? Kalau Allah sebut laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, banyak Allah sebut manusia ni disumbat ataupun dihumbang ke dalam neraka. Sebab apa? Allah kata lahum qulub, sebab dia ada hati, sebab dia ada mata. Lahum a'yunun wa lahum absar, lahum a'yunun wa lahum uzunun. Lahum, dia ada mata, ada telinga, ada mulut, ada panca indera, tapi dia tidak guna untuk beriman kepada Allah, tidak guna untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata ulaika kal an'am, manusia ni tak ubah seperti kambing lembu. Kambing lembu ni, tuan-tuan, saya sebut dah dulu ni, Imam Ghazali sebut manusia ni kan dia ada banyak. Dalam diri manusia ni ada faktor, ada 4-5 faktor. Nah, faktor yang pertama sekali dipanggil faktor apa, tuan-tuan? Ingat tak? Dia panggil faktor apa dia? Dia panggil faktor bahimatul an'am. Imam Ghazali sebut kita manusia ni ada unsur bahimatul an'am, binatang ternak. Di binatang ternak ni kambing lembu, tuan-tuan. Binatang ternak ni ada 2 benda je. Dia dapat makan dan dia dapat seks, kalau kita kata. Mana dia ada keluarga. Ada lembu nak dia cari jadi menteri besar tu? Tak ada.
Lembu nak pergi pegang jadi YB tak ada. Lembu tak ada, dia tak ada. Lepas-lepas dia makan, dia tidur je. Lepas-lepas dia makan, dia ada perempuan, ada bini dia, dia pergi bersama, dia tidur, dia buat pokok. Ada dia nak masuk NGO mana-mana? Tak ada. Jadi ada sebahagian manusia macam lembu ni. Minta maaf, bunyi kasar sikit malam ni. Apa bukan kata kita nak gelar siapa. Kadang-kadang kita kena sebut buah keras-keras sikit. Main lembut-lembut saja tak jadi juga kadang-kadang. Tapi itu ada orang kasar ke keras ke lembut ke, tak macam tiang je dia, tak berubah. Dia kena panggil hammer tu, kalau ketung tu baru dia terbalik. Jadi ada sebahagian manusia macam tu, macam kambing lembu je. Lepas dia makan ada, dia lepas makan dia bergagu upuk, bawa upuk stambu tinggi tu. Kawan-kawan mari aku dah gagu ni mai makan. Ada? Tak ada. Dia nak tolong orang? Tak. Lepas dia makan dia rehat. Rehat, lepas dia lapar bangun pergi makan pula. Lepas tu makan-makan banyak pergi berok kecing itu lah. Ada tak manusia jenis tu? Dia pergi kerja pagi-pagi, ada jawatan, ada apa kerja. Keluarga dia, anak dia settle semua, dah. Dia cara tak jiran sebelah, tanya khabar. Tak ada. Persatuan kebajikan, jiran-jiran, kejiranan, dia nak ambil tahu, dah. Orang buat kejiranan lah, apalah semua. Bahkan dia batas lagi, dah ya susah, kita ada boleh buat apa kejiranan ni. Jenis kambing lembu ni. Tak. Orang nak jaga taman supaya ada kesatuan, jaga bagaimana tak ada pencerobohan dah tak elok, dia marah pula. Tak ada, ini payah ni, kita punya PBT tak luluh macam-macam. Ni kambing ni. Ni manusia otak kambing gini. Dia tak fikir dah benda lain, fikir dia, hidup dia dah. Dia ada manusia ni terutama. Bila unsur bahimatul an'am ini mendominasi diri manusia, itulah hidup dia. Tak ubah seperti kambing lembu je. Dia pergi kerja, balik. Ada anak, dah. Jiran dia ke, orang sakit ke, orang mati ke, orang minum ke, puasa ke, tak puasa ke, sama je bagi dia. Sebab apa? Manusia yang didominasi oleh satu sifat, iaitu sifat kekambingan dan kelembuan. Sebab tu lepas daripada bulan Ramadan ni, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, masuk bulan haji, kena sembelih kambing-kambing ni. Tak? Masuk bulan haji kita sembelih. Korban, hari raya korban belaka. Jadi sifat kambing, sifat lembu ni kena sembelih belaka. Buang, lapar habis. Yang kekambingan, kelembuan ni habis lapar. Beri ke orang. Jangan makan sendiri, tak. Bagi orang makan. Tak, bukan nak suruh orang lain tu jadi kambing pun kita tak. Jangan. Tak, buang sifat tu. Bila tiba bulan raya haji, korban semua. Ni sayang nak korban, takut sifat lembu kambing tu hilang. Yang kedua dipanggil sifat yang pertama bahimatul an'am, yang kedua dipanggil sifat subu'iyah. Subu'i ni binatang buah. Binatang buah seperti harimau, singa, gajah. Tapi biasanya harimau dan singa ni tuan-tuan, dia ada satu lebih daripada kambing lembu. Lepas dia makan, dia ada keluarga, mana dia ada seks dia nak ada kuasa. Kan? Harimau ni dia tak duduk tempat yang bukan kuasa tempat dia, tak. Dia mesti duduk, itu kawasan dia. Kan? Dan kuasa harimau dan singa ni anjing. Binatang buah ni dia kena tanda kuasa dia, kan? Kuasa dia tanda macam mana? Dia pergi kat pokok, dia kencing. Pak. Dia pergi sana, tanda. Itu kawasan dia. Jadi nak jadi ada kuasa, kena pandai kencing. Tak pandai kencing, tak boleh jadi YP, tuan-tuan. Mampu engkau. Tu dia belajar daripada singa tu. Dia belajar daripada binatang buah. Lepas tu sekarang ni nak jadi orang besar, kena pandai kencing. Datang je 18, kencing orang 18. Pergi sesi 20, kencing orang sesi 20. Ini kawasan dia. Tak pandai kencing, kalah awal-awal lagi. Kencing. Percaya konon-konon semua barang-barang murah. Mampu engkau. Bawang berbelengu naik. Apa? Tak apa, saya kuasa semua barang murah. Kita ni percaya, tak apalah nak macam mana. Dah itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, redha je lah tuan-tuan. Kan? Bukan nak gelar apa-apa gitu. Sifat manusia tu. Jadi Imam Ghazali sebut, bila dominasi sifat subu'i, ada satu kuasa, dia nak kuasa. Ada orang macam tuan-tuan ni nak jadi, tak. Ada orang nak suruh jadi AJK masjid pun tak nak dia, tak nak kuasa.
Tak nak pegang kuasa. Ada orang berebut nak jadi AJK masjid pengurusi. Sebab apa? Kadang-kadang puan-puannya bulan Ramadan ni boleh buat. Tak, boleh ambil tender makan. Untunglah RM1, RM2. Tak. Itu ada sebab, bukan nak sebut surau masjid kita ni, tidak. Kan? Ada sebagai tempat macam tu, tuan. Bergaduh nak berebut jadi pengurusi masjid, pengurusi surau. Kenapa? Kan ada besar apa pun, bukan ada banyak pun. Kalau ada allowance yang dibayar Jabatan Keluarga pun, berapa ringgit dia bayar sebulan. Kan? Bukan 4 juta-juta. Tapi berebut juga, tuan-tuan. Subu'in nama dia. Binatang buas. Nah, binatang buas macam sama lah, tuan-tuan. Kalau dia ada kawasan dia dikalah, dia pergi kencing tempat lain, buka persepadanan semula. Kan? Dah habis dia kawasan ni, ada singa lain datang, singa ni kalahkan dia, dia pun lari pergi buka kawasan lain. Apa sepadanan semula, nama SPR dia ada. Kan? Begitu manusia kita ni, begitu tuan. Tak. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasih sekalian, cuba teka sekali nak tanya. Antara banyak-banyak hari, hari apa yang tak ada tarikh, tuan-tuan? Kan kita hari Isnin, Selasa, Jumaat, Sabtu, satu hari dia tak ada tarikh. Hari apa? Tak tahu. Iaitu harimau. Harimau tak ada tarikh. Ada tarikh ke? Tak ada kan? Dan satu lagi soalan. Bukan soalan Pak. Kita teka-teki saja main-main puan-puan yang hilang ngantuk sikit. Tak. Antara banyak-banyak ramai-ramai penyanyi atas dunia, satu penyanyi tak ada lagu. Dia tak pernah buat lagu. Dia penyanyi. Kan kalau kita kata siapa penyanyi nombor 1, bukan mesti Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza lah, siapa semua ada lagu. Tapi satu penyanyi ini dia tak ada lagu. Tahu siapa? Tak tahu. Tahu lah apa? Singa. Kan nama dia singa, penyanyi tu. Jangan baca bahasa Melayu. Kan? Singa kan penyanyi. Ada lagu tak dia? Sampai berjambang muka dia. Sampai rupa mati tak ada. Okey, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satunya, muliakanlah diri kita sebagai manusia, tuan-tuan. Jangan kita letakkan diri kita lebih hina, lebih buruk, lebih hodoh, lebih keji daripada makhluk-makhluk lain. Allah dah muliakan kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nak cipta Nabi Adam sebagai manusia, nak letak di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh para malaikat, ataj'alu man yufsidu fiha? Adakah yang kamu nak buat ini yang akan menyebabkan rosaknya bumi? Allah kata, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Senyap semua malaikat. Ayat itu bukan malaikat bantah, tuan-tuan. Ayat itu para malaikat tanya. Sebab sebahagian daripada ulama sebut, dunia ini sebenarnya didiami oleh makhluk yang bernama jin dah ratus tahun, 1000 tahun sebelum manusia. Rosaknya manusia, rosaknya dunia. Sebab tu kalau kita sebut antara perkara yang berlaku di antara jin dan manusia, sebahagian daripada jin dia dengki ataupun iri hati dengan manusia sehingga dia tidak mahu hormat kepada Nabi Adam. Ayat yang Allah sebut, cerita antara iblis yang disebut syaitan itu, sebenarnya itu dari kalangan jin. Syaitan itu gelaran, iblis juga gelaran kepada jin. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah kata, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Mereka semua itu adalah dari kalangan jin, fasaqa, mereka ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun, tuan-tuan, jangan jadi manusia yang ingkar perintah Allah. Jadi sebagaimana jin. Sebab tu kita baca minal jinnati wan nas, ada dari kalangan yang kita kena berlindung dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebab manusia pun ada yang nakal, manusia pun ada yang degil, manusia pun ada yang keras. Jadi sahabat-sahabat semua, di bulan Ramadan Allah sebut jin-jin, sebahagian daripada kalangan jin yang besar-besar ni Allah angkat.
Bukan semua Allah ikat yang besar-besar, kata setengah yang diikatnya ialah ketua-ketua jin. Ketua-ketua jin diikat. Sebagai contoh jin ifrit. Jin ifrit ataupun orang panggil afrit ke ifrit ke tak kira lah, if ke uf ke af ke. Ifrit ini ialah salah satu daripada bangsa ataupun jenis jin yang kuat, yang sebahagian besar daripada jin ifrit tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam kita manusia ni, ada manusia bangsa Melayu, Cina, India, Siam, hampir sama. Jin ni macam-macam pun tak tahu, kita pun tak tahu banyak mana bangsa dia. Yang dipanggil hantu raya, pocong, Pontianak, ada langsui, ada macam-macam lagi sebut. Ada hantu pari, ada Wallahualam nak sebut. Banyak. Jadi pertama, sahabat-sahabat semua, muliakan diri kita, jaga betul-betul kita sebagai manusia diberi kemuliaan oleh Allah, dan muliakan kita dengan kemanusiaan ini sebagaimana kita manusia. Jangan pula saya sebagai peribadi bukan tak ni, saya kurang setuju bila orang tu kita pergi ke kandang kambing, kita ngembek, kita pergi kandang lembu, kita kena mengebok. Ada tempat boleh, tapi tempat tak boleh. Sebenarnya sebagai manusia, kita pergi kandang kambing, kita ajar kambing tu cakap Melayu. Baru tu, ini kita nak ikut kambing. Kita pergi kandang lembu, kita ajar lembu jadi manusia. Jangan kita pergi kandang lembu, kita pun jadi lembu. Itu yang penat tu. Dah mereka jadi pergi kandang kambing, jadi kambing. Berkawan dengan bangsa, satu bangsa, kita jadi bangsa tu. Kawan dengan bangsa ni, kita jadi bangsa ni. Susah. Penat kita, tuan-tuan. Jadi muliakan diri, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua sebagai manusia, sebagaimana Allah mulia. Yang kedua, tuan-tuan, muliakan diri tuan-tuan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beragama Islam. Banyak ataupun ramai manusia yang tidak beriman, dan ramai juga manusia beragama Islam tapi tidak beriman. Jangan tuan-tuan kata, ustaz tak sebut. Tak. Berapa ramai orang beragama Islam tapi tidak beriman, tak percaya dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan lepas, belum puasa, saya jumpa dengan bekas student pelajar saya. Dia kata dia bekerja di satu negeri, kawan-kawan satu pekerjaan dengan dia, tanya dia, musola ni, musola untuk siapa? Siapa? Solat untuk siapa? Dia tanya. Solat untuk Allah. Dia kata Allah tu ada. Kawan ni tanya, solat untuk Allah. Dia tanya, Allah tu ada. Dia kata ada. Menampak ke dia? Tak boleh jawab kawan. Dia ini kalau bahasa kasar ni, nak sebut benda yang tak molek ni, tuan-tuan. Dia kata bila tak ada, ternampak. Allah pun kata ada. Mana menampak Allah ada mana? Allahu Akbar. Dia tanya nampak. Lepas tu saya tanya, mu jawab apa? Tak jawab, saya tak tahu. Saya tanya dia, saya kat dia lain kali mungkin jumpa dia. Jumpa dengan kawan tu, tanya dia, mu ni ada otak tak? Ada akal tak? Sama sekali ada akal ke tak? Ada ke tak akal? Dah tentulah ada akal, tak kayak dia ni bodoh, kayak gila. Tak. Atau akal mu duduk mana? Tanya dia, kenapa ada akal mu? Kata mu ni yang berakal. Yang pertama. Yang kedua, kita tanya dia, mu ni hidup ke tak? Ya, hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan apa? Hidup sebab kita ada roh, kita ada nyawa. Nyawa duduk mana? Kalau nyawa tu ada, kenapa ada nyawa mu duduk mana? Nyawa duduk atas kepala ke? Duduk tangan ke? Duduk kaki ke? Duduk perut? Tak tahu. Tak tahu tak nyawa kita duduk mana? Tak. Tapi ada nyawa tak? Ada. Tak ada nyawa, mati. Lepas tu, percaya ke tak ke nyawa? Mu ni hidup orang kamu apa ni? Kau duduk berjalan ni. Duduk bercakap bobel-bobel. Tak. Ni yang buat apa am-tamat yang begitu. Ni bila tak mengaji, tuan-tuan. Allah sebut ayat kedua surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut. Ayat ketiga, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang berpegang dengan Quran, orang yang beriman, ialah siapa? Yu'minuna bil ghaib. Dia percaya dengan benda yang tak nampak. Benda ghaib. Benda ghaib yang pertama sekali tak nampak daripada mata kasar Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ni saya sebut dah pada tuan-tuan, dia bukan sebagaimana makhluk. Hidup Allah, hidup yang sebenar. Kita hidup ni tak sebenar, tipu. Tak. Allah hidup tak perlu kepada sesuatu. Kita hidup perlu kepada berbagai.
Kita kena makan, kita kena minum, kita kena tidur, kita kena berehat, kita kena menyawa, kita kena ada udara, kita kena ada cahaya. Tak ada semua tu. Innalillah lah. Cuba tak makan 3 hari, cuba tak minum 3-4 hari. Innalillah. Orang tanya, oh ustaz mana? 3 hari tak makan. Apa? Innalillah. Tak boleh. Kita hidup. Allah SWT tak ada matahari, dia boleh hidup. Hidup. Allah SWT dia hidup ada pada nyawa, pada udara, pada oksigen. Tidak. Itu dipanggil hidup Allah. Allah SWT itu yang sebenar. Kita ni semuanya majas, pinjaman. Kan? Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, muliakan diri kita dengan iman dan Islam. Yang ketiga, muliakan diri kita tuan-tuan dengan amal. Sebut dengan ilmu dulu. Yang ketiga sebut beriman, beragama, beriman, berilmu tuan-tuan, dengan pengetahuan. Berapa ramai orang kita ni tak nak kalau majlis ilmu ni tuan-tuan. Nah, dia rasa koman sepanah, tak ada faedah apa dengan tazkirah. Bahkan ada setengah orang pula larang, tak boleh ada tazkirah. Tazkirah ni Allah sebut, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, berilah peringatan, sebab peringatan itu tanfa', memberi manfaat, memberi kebaikan kepada siapa? Tadi hak mula nombor 2 tu, orang yang beriman. Allah sebut tuan-tuan. Jadi kalau kita kata tazkirah ni tak perlu, memanglah bagi seseorang tak perlu, mungkin tak perlu pada ilmu. Sedangkan ilmu ni antara perkara wajib tuan-tuan. Kita sebagaimana saya sebut tadi, kita lebih pentingkan solat tarawih. Dia ramai ni, penuh masjid ni sampai nak parking pun payah. Kenapa? Nak sembahyang tarawih je, bukan nak sembahyang fardu. Ada pernah sembahyang zuhur berebut nak parking-parking? Tak ada. Sembahyang tarawih je. Sembahyang tarawih ni wajib ke sunat? Sunat muakkad je tuan-tuan. Lagi-lagi minta maaf kepada akak-akak. Tak, orang perempuan wajib ke dia mari masjid? Tak. Tapi bukan kata tak boleh mari masjid. Nak setengah-setengah masjid sibuk buat tempat khusus pasal ekor, pasal apa. Kenapa? Muslimat mari. Mari 2-3 rakaat dia balik. Bukan kata dia mari sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib. Tak, nak mari sembahyang tarawih. Tak apa begitu sekali. Wajib kau orang muslimat tu mari masjid? Tak. Tapi AJK ni takut. Pengurusi takut dengan muslimat. Dia tak boleh ketua muslimat tu tak, dia garang. Suara dia buka, Assalamualaikum, kita semua senyap dah. Oh, ketua muslimat AJK muslimat masjid buka suara, nak bagi kata-kata dalam mesyuarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi moyok dah, takut dah. Bila dia buka suara, tak ada seorang pun AJK muslimin tu, ada 14 orang, tak ada seorang pun berani pakai. Dia cadang 2, 1, 2, 3, 4, semua ikut. Ni kita kena buat. Duk bincang sebulan, kena ada ini, nak buat tu ini. Siapa? Muslimat. Dalam Islam bagi tahu, muslimat ni wajib ke mari? Mari tarawih? Tak. Mari Jumaat pun tidak wajib orang muslimat. Tapi bukan maksud dia tak boleh mari. Nak bagi kepada hak tak wajib itu, begitu sekali. Muslimin hak wajib ni, tak ada buat apa satu. Nah, patut buatlah hak wajib dulu, baru hak sunnah. Muslimin panah, tak ada kata nak pasal kipas. Tak ada, biar pergi panah. Tak, gitu. Jadi muslimin yang dirahmati dan sekalian, perkara yang kedua sebutnya, ketiga daripada muliakan diri dengan keilmuan. Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah letak kedudukan yang tinggi orang beriman yang ada ilmu dengan beberapa darjat, dengan beberapa peringkat tinggi ketinggian. Jadi tuan-tuan tak rasa teruja ke nak duduk ketinggian itu? Cari ilmu tuan-tuan. Dan majlis ilmu ni satu benda yang sangat mulia. Banyak hadis Nabi sebut tentang mulianya orang pergi majlis ilmu. Keluar daripada rumah, Nabi sebut malaikat turuk dah payung. Sampai duduk dalam majlis, malaikat payungkan sayap dia, teduhkan. Wasyiathumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa huffat alaihimul malaikah. Malaikat duk kumung jaga tuan-tuan ada dalam majlis ilmu ni. Tak, tapi bab kita tak rasa. Kita rasa apa? Kita rasa balik lebih sedap daripada dengar ceramah. Nah, tamu-tamu ceramah ustaz siapa tahu tu. Tak, ustaz dah lah bagi lambat. Tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari muslimin, sahabat-sahabat semua, yang keseterusnya
boleh dah ada iman, ada agama, ada ilmu, maka martabatkan amalan kita, perkasakan amal perbuatan kita, agar setiap amalan yang kita lakukan, sebagaimana kata dengan Nabi SAW, kullu amali bani Adam lahu illa saum. Setiap perbuatan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa, ia untuk Allah. Wa ana ajzi bih. Dan Allah kata, akulah yang akan memberi ganjaran tentang puasa yang dilakukan itu. Jadi tuan-tuan, banyak yang amal kita duk buat tu, satu je Allah kata dia punya puasa. Jadi kalau kita pentingkan puasa, yang lain tu berapa banyak tak jaga. Jaga puasa, tak makan, duduk sorang-sorang, masuk bilik air, masuk dapur, buka peti, tengok Allah lebih air daripada sahur tadi. Ada teh tarik, ada teh ais, ada ayam panggang, ada. Buka tengok ada orang makan ke? Tak. Apa? Allah ada. Nah, tapi dalam kehidupan seharian, tuan-tuan dan puan-puan, tak rasa Allah ada. Bila bayar, beli rumah guna insurans mana? Konvensional. Kenapa? Islam mahal, Islam payah. Lepas tu senang orang masuk neraka tu. Tak, sebagaimana kalau sebut sesuatu lagi, tuan-tuan yang masih bekerja ni, dah tukar belum KWSP kepada KWSP Islam ataupun tak? Masih guna KWSP biasa? Kita dah tukar tuan-tuan. Yang penting tak apalah. Kan? Yang tak penting ni, dia memang ada beza tuan-tuan. Tapi orang kita buat tahu, ni bila ada, semua ada kenderaan, bayar rotek, pakai insurans mana? Berapa ramai dah lagi? Sebab apa? Yang syarikat bukan Islamik tu hidup. Orang Malaysia ni berapa juta ada. Lepas tu kita duk marah, KK lah, tulis nama Allah apa semua. Yang mung duk bayar insurans bukan Islam tu, tak marah lagi mu. Duk marah kalau orang lain buat. Ya, betul. Yang kamu buat tu siapa? Sokong dia. Kan? Kalau orang Malaysia, seluruh orang Melayu, orang Islam di Malaysia tutup akaun kad Islam konvensional, agak-agak bank video tak? Buku tika tuan-tuan. Cuba tengok tu. Baru berapa bulan ni boykot KWS, KFC nak kopi, McDonald, sebahagian tutup itu dah. Baru 2 bulan. Nak boykot tak makan. Ni cuba boykot, jangan pergi sumbang. Buku tika lah juga tuan-tuan. Yang duduk sombong sangat tu sebab tuan-tuan lah. Kita orang Islam hidup support kat dia, bayar gaji bulanan, masih lagi menggunakan perkara yang tidak patuh syariat tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak cakap di bulan Ramadan ni kita mulia, sedangkan Nabi sebut man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Satu biji seperti biji sawi kecil tu ada dalam hati seorang Muslim, perasaan hasad ataupun kibrin, ataupun disebut dengan perasaan sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Lepas tu duduk simpan berapa besar, duduk sumbang berapa banyak, besar biji sawi ke nilai dia? Tak. Kan? Bulanan suatu duk sumbang kepada sistem keuangan tu berapa ribu sebulan, berapa ratus sebulan. Yang tuan-tuan duk bayar insurans hidup tu berapa ratus sebulan. Miskala zarah ke, besar sawi ke nilainya? Tak, besar tu tuan-tuan. Lebih daripada ayam panggang seekor. Ayam panggang seekor sekarang ni, ayam golek tu 30 riyal kan. Satu ekor sekarang ni musim Ramadan. Beli seekor RM30. Ya, miskala zarah. Bukanlah satu batu tu 30 riyal dah. Jadi muslimin, sahabat-sahabat semua, bercarilah kemuliaan, binalah kemuliaan sebagaimana yang disebut dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Wahai orang beriman, Allah sebut. Orang tidak, Allah sebut orang beriman itu. Makna kita, bukan semua manusia. Apa dia? La takhunullah. Jangan kamu rasa kamu khianati Allah dan Rasul, akan tetapi sebenarnya manusia mengkhianati. Takhunu amanatikum. Kita mengkhianati amanah yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah sebagai manusia, pilihan Allah. Amanah dengan agama, amanah dengan iman, amanah dengan ilmu, amanah dengan kehidupan dan amalan. Kita khianat. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu sedar dan kamu tahu yang kamu khianat itu. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, siapakah yang Allah sebut ini? Kalau kita tanya, sudah tentu kita kata, saya tak khianat, tak, saya bagus, saya jujur. Sudah tentu tidak. Tapi siapa yang Allah sebut ini, tuan-tuan? Nah, marilah sama-sama kita merenung dan kita muhasabah, kita menilai kembali. Semoga kedatangan Ramadan ini benar-benar memberi kemuliaan, memberi kebaikan sebagaimana Allah sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Okey, alhamdulillah. Kalau boleh syukur tu. Nah, kena ada. Nah, di saya rasa sekadar itulah sebagai sedikit ataupun sebagai peringatan bersama. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan kita pada tahun ini atau pada kali ini lebih memberi kebaikan, lebih memberi kemuliaan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kekurangan kelemahan saya minta ampun dan maaf pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ahli keluarga kami, anak isteri kami, ibu ayah kami, guru-guru kami, kenalan kami, sahabat-sahabat kami, dan dosa sekalian mereka yang beriman denganmu sehingga ke hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan kedatangan Ramadan untuk kali ini atau pada tahun ini memulia dan memberi kemuliaan kepada hidup dunia dan akhirat kami. Maka muliakanlah kami dengan kami berpuasa pada siang, dan kami berjaga dan mendirikan malam dengan amalan-amalan dan kelakuan-kelakuan ketaatan kepatuhan kepadamu. Muliakan kami dengan kami menjaga segala anggota panca indera kami. Muliakan kami dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Muliakan kami dengan mengeluarkan harta kekayaan kami sebagai sumbangan derma di bulan mulia ini. Ya Allah, Kau golongkan kami dari kalangan mereka yang diberi kemuliaan dan kejayaan bersama dengan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama dengan para siddiqin, para syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga kami berjaya dunia dan kami berjaya pula di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.